kepada semua peserta yang bersama-sama kita hari ini bersama dalam webinar Selamat Sihat Produktif. This conference will now be recorded. Dan saya Kasturi Apana dari Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama-sama kita hari ini. Dan bagi para peserta yang pertama kali bersama dengan MPC, MPC ataupun Perbadanan Produktiviti Malaysia adalah satu agensi berkaitan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan kami merupakan rakan strategik sektor awam dan juga sektor swasta dalam peningkatan produktiviti dan juga daya saing negara. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, sesi hari ini boleh diikuti secara online di dalam aplikasi GoToMeeting dan juga secara live dalam laman Facebook Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Jadi jangan lupa ya untuk like laman Facebook Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara untuk mengikuti program-program produktiviti yang menarik yang akan datang. Dan bersama-sama kita hari ini kita ada dua orang speaker, ya, saya boleh katakan expert ya dalam bidang masing-masing. Speaker kita yang pertama Encik Abdul Malik Muhammad Arifin. Beliau merupakan pengurus kanan dari Malaysia Productive Corporation atau Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara dan berkecimpung dalam bidang produktiviti lebih daripada 20 tahun ya. Dan juga kita ada speaker Puan Rosliza Osman. Beliau dari National Institute of Occupational Safety and Health NIOSH, dan juga beliau akan mengupas serba sedikit tentang kepentingan keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan dalam peningkatan produktiviti organisasi. Jadi hari ini sama-samalah kita akan mengupas serba sedikit hubung kait produktiviti organisasi bersama dengan keselamatan juga kesihatan pekerjaan. Jadi untuk memulakan sesi kita hari ini, saya ingin menjemput Encik Abdul Malik Muhammad Arifin bagi sesi perkongsian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, so saya tengah share. Nak share. Share tak boleh share. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Puan Kasturi selaku moderator, Puan Rosliza Osman serta audiens yang mendengar penerangan mengenai selamat, sihat dan produktif di tempat kerja secara online anjuran MPC Wilayah Utara. Dengar tak? Hello? Dengar tak? Boleh dengar? Boleh. Dengar ya? Boleh dengar ya? Boleh dengar. Boleh dengar. Hanya kamera sesekali Okay, aja sedikit. Kamera. Yes. Okey. Okey, sir. Okey ya. So hari ini saya terima kasihlah bagi pihak saya dan rakan saya Encik Liza, di mana pagi ini kita akan menerangkan sedikit tentang produktiviti dan macam mana ia boleh menyumbang ke arah selamat, sihat dan produktif. Jadi saya seperti nama itu Abdul Malik Muhammad Arifin akan membentangkan ataupun memberi sikit penerangan mengenai produktif ini. Jadi
Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada penerangan tu, saya sedikit menceritakan tentang menerangkan sedikit tentang Perbadanan Produktiviti Malaysia. Jadi MPC atau Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun Malaysia Productivity Corporation MPC beribu pejabat di Pejabat Wilayah Tengah Petaling Jaya, dan MPC ni ada beberapa cawangan lah. Yang kalau kita katakan di Johor ada Bandar Baru Uda, ada satu, di Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru dan Kuching dan Sarawak. Manakala bagi MPC Wilayah Utara ni adalah di sinilah terletak di Pulau Kepala Patah Pulau Pinang, dan ia adalah, kalau tengok di sini, ia terdiri daripada beberapa orang pegawai, 9 keseluruhan termasuk pengarah, iaitu Dr. Mazrina Muhammad Ibrahim Shah, pengarah wilayah MPC Wilayah Utara, dan saya beserta dengan Haji Muhammad Syahril, Encik Khairil, dan Adlina, Encik Kasturi sendiri, Syida, Farhan dan juga Rafidah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, MPC Wilayah Utara ini adalah kita fokus ke arah memastikan negeri-negeri di utara, iaitu di Kedah, Perak, Penang dan juga Perlis, dalam iaitu negeri-negeri yang memberi tumpuan bagi MPC Wilayah Utara. Menjadikan kita mencadang, kita usaha MPC Wilayah Utara untuk menjadikan keempat-empat negeri ini adalah negeri produktif, iaitu Perak produktif, Pulau Pinang produktif, Kedah produktif dan Perlis produktif. Jadi susunan pegawai kami adalah kita tugaskan di setiap negeri bagi memastikan hubungan yang baik di antara MPC dan juga negeri-negeri di utara yang saya sebutkan tadi. Jadi ini sedikit adalah perkhidmatan MPC yang mana kita beri kecekapan sektor industri, kerajaan, inisiatif kerajaan ekonomi digital, dan ia juga untuk sektor perniagaan untuk memperkenalkan program-program baru, yang mana walaupun kita sudah ada beberapa program asas, namun begitu kita memastikan bahawa program kita sentiasa yang program di bawah MPC ini adalah sentiasa relevan dan sentiasa ada mewujudkan program-program baru bagi memenuhi kehendak pemain-pemain industri. Jadi kalau kita lihat di sini seperti mana yang kita maklumkan sebentar tadi, dalam kita menghasilkan setiap industri, setiap agensi itu selamat, sihat dan produktif, maka kita menitikkan pada produktiviti, yang mana asasnya produktiviti adalah antara penggunaan sumber iaitu input dan juga pengeluaran. Jadi kalau kita melihat kecekapan, bagaimana kecekapan penggunaan sumber input itu merangkum material dan method, yang mana macam mana kita menggunakan keperluan ataupun input-input tadi dengan keadaan yang cekap. Dan kalau kita lihat dari segi saya katakan tadi, kalau kita cerita pasal man, kita memastikan bahawa pekerja-pekerja itu, yang kita beri tumpuan kepada pekerja itu, mereka mestilah mempunyai latihan yang baik, kita mesti ada cara komunikasi, ataupun kita tengok dari segi idea-idea kreatif dan juga pengetahuan yang mereka perolehi. Dan selain daripada itu, dari segi mesin, kita memastikan bahawa mesin itu adalah berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan dengan keadaan yang paling maksimum. Dan juga selain itu dari segi material, iaitu penggunaan bahan, kita pasti memastikan produktiviti itu sentiasa meningkat, dan air sekali dari segi method. Itu kaedah-kaedah yang digunakan untuk meningkatkan kecekapan. Dan melalui input ini tadilah, maka bila kita pergi kepada proses, kita memastikan sebelum kita pergi kepada output, dalam mengeluarkan suatu produk atau kita panggil output tadi, dia melalui satu proses yang kita pastikan bahawa sesuatu syarikat ataupun industri yang ingin menghasilkan sesuatu output itu mestilah berada dalam keadaan yang baik, maksudnya dari segi zero kecacatan ataupun tidak mengulangi kecacatan, ataupun kita panggilkan kepada tidak mengertikan ulangan proses, dan juga tiada kemalangan dalam kita menghasilkan sesuatu produk itu. Dan output itu adalah perkhidmatan yang dihasilkan, yang mana kalau kita tengok barang-barang dan perkhidmatan itu adalah memenuhi kehendak pelanggan. Itu yang penting.
bahawa bila memenuhi kehendak pelanggan, pelanggan akan membeli sesuatu produk atau dia memperoleh sesuatu produk tu, itulah produk yang memenuhi kehendakan mereka tanpa sebarang kecacatan. Jadi oleh itulah MPC kita beri penekanan bahawa proses yang kita bagikan, yang kita memastikan bahawa syarikat ataupun industri tadi, pemain-pemain industri tadi dapat menghasilkan produk yang bermutu tanpa ada proses ulangan atau pencatatan. Dan kalau kita lihat ini, kualiti adalah kerana barang perkhidmatan memenuhi kehendak pelanggan yang dinamik. Sebab pelanggan kita ni adalah pelanggan-pelanggan yang sentiasa inginkan, dia tak ada satu had kepuasan yang mana dia lebih bagus, yang bila ada peredaran ataupun produk baru, dia inginkan produk yang baru. Dan apabila satu produk itu lebih canggih, dia akan lupa pada produk, dia tak akan melihat pada produk-produk yang lama ataupun yang tidak sesuai dengan mereka. Jadi kehendak yang dinamik ini adalah satu spesifikasi yang mana syarikat pasti memastikan bahawa mereka harus mengeluarkan satu produk tanpa sebarang kecacatan. Jadi kalau kita tengok di sini dalam peranan MPC, bahawa kita memastikan bahawa industri itu dalam keadaan sentiasa produktif, sentiasa orang kata apa, sentiasa mengikuti perkembangan syarikat, maksudnya dia memiliki perkembangan supaya tiada kecacatan, maka kita banyak mengenakan lepas kaizen. Kalau kita tengok di sini Japanese word kaizen, kita juga menitik beratkan bahawa setiap industri, setiap agensi memastikan bahawa kaizen ataupun budaya kaizen ini perlu diterap ataupun dimiliki dalam mengamalkan tugas seharian. Sebab kaizen kalau tengok tu dalam segi Japan tu, itu adalah change to become good lah. Jadi kalau kita mengatakan bahawa perubahan ini walaupun sedikit demi sedikit, pastikan setiap hari berlakunya penambahbaikan. Sebab dalam satu syarikat ataupun satu industri yang mana kita tahu ada penglibatan dari segi pekerja, proses dan teknologi kerana ia memenuhi kehendak customer. Oleh itu beberapa pendekatan yang kita gunakan supaya sesuatu syarikat ataupun sesuatu agensi itu berada dalam keadaan lebih produktif. Maka kini kita menekankan bahawa kita harus memastikan bahawa perjalanan syarikat lagi menghasilkan sesuatu menghasilkan sesuatu produk, ataupun kalau di agensi kerajaan dari servis mereka, perkara yang pertama buat kita mesti eliminate, iaitu kita mesti menghapuskan perkara-perkara yang tidak perlu. Maksudnya kita pasti memastikan bahawa perkara-perkara yang tidak, mengapa kerja yang tidak efektif terus dilakukan. Itu contohlah. Jadi kita melihat kaji punca menyebabkan pembaziran sesuatu itu, dan kita kaji proses yang mana proses-proses yang tidak perlu, dan kita hapuskan proses-proses yang merugikan. Jadi kita harus menyisi atau menghapuskan proses-proses yang tidak perlu ini tadi, dan kemudian kita combine ataupun kita gabungkan, yang mana kita memastikan bahawa proses-proses yang hanya yang perlu, yang ada value added sahaja, yang mana kita susunkan betul-betul, kita letakkan pada itu, dan kita gabungkan. Yang mana proses-proses melambat yang melibatkan pemeriksaan ataupun semakan dokumen yang berulang, itu harus dihapuskan ataupun dikurangkan. Jadi kalau kita tengok, kombainkan kalau ruang itu sebelum ini digunakan secara maksimum, jadi kita tengok yang mana perlu dibuang, dan yang tinggal tu kita susun dan kita gabungkan dan susun atur. Contohnya mesin yang dulunya berselerap, jadi kita susun dalam keadaan yang lebih ringkas. Jadi ini adalah proses tersebut untuk menjadikan ia lebih cekap, dan kita gabungkan proses tadi, dan kita atur urutan proses, dan kita kaji susun atur yang lebih baik. Jadi kemudian itu kita susun semula, yang mana kita susun semula, contoh ni di tempat store, di pejabat misalnya, ataupun di production misalnya, kita ubah urutan proses mengikut kesesuaian, dan kita wujudkan sistem susunan lebih berkesan, dan kita pastikan dia adalah right the first time. Jadi yang terakhir ni kalau kita tengok adalah simplify atau mempermudahkan, iaitu bagi memastikan bahawa proses itu lebih jimat, tenaga pekerja yang lebih jimat maksudnya, dan dia ialah lebih produktif dan untung dan keadaan yang lebih seronok. Jadi kalau kita tengok di sini,
bagi kita memudahkan adalah kita jadikan lebih mudah. Contohnya kalau dulunya mencari itu adalah sesuatu yang lambat dan kita telah susun semula file dan sistem filing sebagai rekan, dan namun ia tidak berhenti sebegitu saja, dan di masa sekarang kita lebih kepada digitalization, maka sistem digital juga telah kita perkenalkan. Saya akan explain lebih lanjut mengenai simplify tadi. Jadi ini contoh saya letak sini. Kalau kita tengok dalam sistem kita selamat, sihat dan produktif, MPC juga ada membuat program-program bersama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Contohnya dalam tahun 2018 kita ada 20 syarikat yang mana syarikat ini dipilih sendiri oleh JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan untuk tahun 2019 kita ada 20 syarikat lagi, dan hampir pada tahun awal 2020 ini kita ada 40 syarikat yang mana keseluruhan syarikat ini adalah dipilih daripada JKKP sendiri dan dia ada di setiap negeri di Malaysia ini. Jadi kalau kita tengok di situ adalah kita buat FAS. Kalau tuan-tuan tengok dia pada slide yang saya jadikan tadi ini, kita tengok dengan asas produktiviti atau asas peningkatan produktiviti ini adalah dari segi FAS itu sendiri. So kita pastikan bahawa produktiviti dalam syarikat meningkat, kualiti mereka, kos yang dapat dijimatkan, sistem penghantaran yang baik tanpa ada sebarang kesilapan, kemalangan dan sebagainya. Keselamatan di tempat kerja juga kita ada beri tumpuan. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok di rajang yang kita pacarkan di depan ni tadi, kalau tuan-tuan tengok di atas tu mesin tu sebelum tu begitu, dan kita pastikan bahawa ia bersih. Lantai juga mestilah bersih dan kita pastikan bahawa kawasan tempat-tempat yang bahaya dan sebagainya perlulah diletakkan tanda awas ataupun amaran bagi memastikan bahawa pekerja sentiasa aware tentang keselamatan mereka, dan sistem layout yang lebih kemas dan teratur. Dan juga kalau tuan-tuan tengok di bawah-bawah kecil tu di satu jabatan, di satu industri dia menyimpankan bekalan yang disimpan dan ia ni mudah diambil. Dan juga kita memastikan bahawa tidak ada sebarang bebanan kerja yang berat. Contohnya kalau tuan-tuan tengok kita memikul benda-benda yang berat, sebaliknya kita pastikan bahawa mereka menukar ke arah idea yang lebih kreatif, iaitu dengan menolak dengan mudah supaya keselamatan, kesihatan pekerja itu akan lebih terjamin. Jadi itu adalah program di bawah JKKP. Dan untuk maklumat juga, pendekatan yang begini kita telah laksanakan sama di negeri-negeri di sebelah utara. Dan saya juga adalah salah seorang yang memastikan bahawa keempat-empat negeri produktif yang saya masukkan tadi berada dalam keadaan di samping kita memastikan mereka dapat memastikan pekerja di samping pengeluaran produk yang lebih efektif. Jadi kalau tuan-tuan tengok persedaran PAS kita, kalau di Hospital Pantai Sungai Petani, mereka juga telah mengamalkan amalan PAS, yang mana PAS ni kalau dulunya popular di industri, sekarang jabatan-jabatan kerajaan sentiasa daripada dulu hingga sekarang sentiasa mengamalkan, sebab ini adalah asas peningkatan produktiviti. Jadi itu adalah contohnya di Kedah Medical Center, Anjur Steel juga menjalankan. Di samping itu juga di Kedah, Hotel di Butterworth, Inocom Corporation dan pejabat setiausaha kerajaan negeri Pulau Pinang. Mereka ini adalah mereka yang sentiasa memenuhi kebutuhan produktiviti. Jadi kalau kita tengok dari segi Lean ni adalah proses yang melihat kepada 7 kategori pembaziran. Jadi kalau kita tengok Institut Kemahiran Mara Lumut mengamalkan dan minta bantuan MPC dalam kita sama-sama membantu memberi bimbingan dan latihan dan projek pembangunan sistem, dan KPJ Penang Specialist Pantai Hospital Sungai Petani. Manakala ini adalah sagi lain lagi proses MPC. Selain kita buat juga, kita sentiasa memberi
bimbingan dari segi pertandingan, bagaimana setiap syarikat, industri ataupun agensi yang mengamalkan amalan tingkatan produktiviti yang saya sebutkan tadi, mereka boleh melibatkan diri dalam innovative creative sector, yang mana ini adalah satu bentuk pertandingan yang kita berikan dan kita menawarkan kepada agensi tadi untuk turut serta dalam yang dipanggil team excellent, kemudiannya untuk memastikan mereka sentiasa mempertandingkan usaha-usaha mereka di samping mereka boleh melihat agensi ataupun industri lain dalam mereka melakukan penambahbaikan di industri masing-masing. Jadi selain daripada itu, selain dari kita memastikan bahawa industri itu sentiasa mengamalkan produktiviti yang tinggi, di MPC Wilayah Utara, kita popular dengan kita panggilkan empat negeri itu adalah negeri-negeri produktif. Contohnya kalau tuan-tuan tengok di Kedah misalnya, MPC Wilayah Utara, sejak daripada 2009, perjalanan kita mewakilkan program pembangunan dasar amalan baik peraturan adalah program-program baru yang kita sentiasa berkenal supaya kita sentiasa relevan dengan industri. Kalau tuan-tuan tengok di program penambahbaikan proses urusan kerja tanah negeri Kedah, kita ada program pelancongan Gah Kedah, program industri forward, sehingga kepada projek pembangunan pemetaan digital undang-undang negeri Kedah dan program pembangunan kesediaan perniagaan negeri Kedah. Kalau tuan-tuan tengok sampai di bawah program pembangunan perintis negeri Kedah, dan ini semua adalah yang mana MPC Wilayah Utara kita fokus dan kita sentiasa merancang program-program di bawah negeri Kedah produktif. Jadi ini contoh. Contoh di Kedah produktif, kita adakan bagi menaikkan Gah negeri Kedah misalnya. Kita pastikan bahawa rakyat itu sentiasa ataupun masyarakat sentiasa paling tidak dia menyebut perkataan Kedah produktif. Jadi inilah hasrat kita meletakkan Kedah produktif, dan pelancaran Kedah produktif ini adalah aktiviti yang kita buatlah, sumbang Kedah produktif, dan saya tak perlu mention satu-satu, dan ini adalah program-program kita lah yang kita buat bagi memastikan bahawa Kedah sentiasa produktif dan sentiasa melakukan penambahbaikan dalam memastikan industri atau pemain industri di bawah negeri Kedah sama-sama bersama kerajaan negeri Kedah untuk meningkatkan ekonomi Kedah. Jadi begitu juga kalau kita tengok di negeri Perlis produktif. Ini adalah contoh yang kita rancangkan oleh pembangunan kasar GRP. Kita ada pelancongan negeri Kedah. Dan baru-baru ni kita ada mesyuarat dengan kita panggil Perlis, yang mana kita panggil Perlis produktif go digital. Jadi ini adalah bagi memastikan bahawa contohnya rakyat negeri Perlis yang ingin memohon untuk mengadakan pasar malam misalnya, kita akan cuba membimbing mereka untuk mereka menggunakan online, tidak lagi menghantar borang memohon untuk mereka memohon kepada SUK negeri ataupun kerajaan negeri untuk memohon lesen perniagaan pasar malam misalnya. Jadi tidak lagi ada menggunakan kertas ataupun borang. Jadi ini untuk Perlis produktif, Perlis go digital, yang mana kita letakkan di depan SUK yang di Perlis. Dan ini adalah antara program yang mana kita letakkan program tentang SUK, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, dan juga aktiviti-aktiviti lain yang kita jalankan di Negeri Perlis. Manakala Penang produktif juga, kita tidak lupa bahawa Penang produktif adalah kita dapat melakukan TRIS misalnya, di samping aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, yang kita rancangkan dalam kepada Rislam tadi. Jadi ini adalah contoh-contoh semakan orang semua lapuk undang-undang Pulau Pinang misalnya. Jadi kalau tuan-tuan tengok di Penang produktif ini, kita tidak lupa juga untuk melakukan aktiviti-aktiviti lain dari segi norma baru sembang santai produktif. Jadi ini antara kita sentiasa memastikan bahawa Penang sentiasa produktif dan kita juga sentiasa merapat. Dan semalam juga kita telah bersama pada YDP. Okey. Jadi itu adalah contoh-contoh yang kita buat, dan produktif juga adalah
aktiviti yang kita jalankan di negeri Perak dalam memastikan Perak produktif. Contohnya kita adakan award-award yang kita jalankan di negeri Perak. Saya rasa ini adalah contoh-contoh negeri Perak yang kita jalankan. Dan jadi untuk di akhir kata itu bahawa saya mengatakan bahawa program-program yang diadakan di MPC ini bukan hanya kepada industri tetapi kepada SUK yang mana kita masih buat indikator bilangan projek, bilangan inisiatif, bilangan rakan strategik, bilangan kecakapan industri, agar mana kita akan capture, yang mana kita akan pastikan bahawa MPC sentiasa memberi tumpuan kepada industri dan juga pihak kerajaan negeri dalam memastikan rakyat sentiasa memperoleh ekonomi yang lebih baik. Saya rasa itu saja daripada saya. Mesti saya serahkan kembali kepada Puan Kasturi. Terima kasih. Terima kasih Encik Malik atas perkongsian tadi. Seterusnya kita akan menjemput Puan Rosliza Osman dari NIOSH untuk sesi perkongsian beliau. Puan Rosliza. Hello Puan. Hai Puan, apa khabar? Baik, terima kasih. Okey Puan, so saya serahkan sesi seterusnya pada Puan Rosliza ya. Okey. Thank you. Okey, so terima kasih saya ucapkan kepada Kasturi. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak MPC Wilayah Utara dalam memberikan peluang kepada pihak NIOSH untuk terlibat sama-sama dalam program webinar pada hari ini. Okey, so dalam program webinar hari ini topik saya adalah berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam peningkatan produktiviti lah di tempat kerja. Jadi sebelum saya teruskan, so biar saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Rosliza binti Osman. Selalunya orang panggil saya Ros, bertugas sebagai pengurus di wilayah utara, NIOSH wilayah utara. So dan juga turut terlibat sebagai tenaga pengajar serta penilai dalam beberapa program latihan yang dijalankan di NIOSH, serta juga turut terlibat sebagai seorang penyelidik jugalah dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So mostly dalam aspek dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan hampir 20 tahun juga. So in terms of topik kita pada hari ini, saya akan cover serba sedikit berkaitan dengan pengenalan terhadap NIOSH sendiri. Kemudian kita tengok kenapa keselamatan dan kesihatan kesihatan pekerjaan tu penting. Kemudian kita tengok sedikitlah berkaitan dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun AKKP, dalam bahasa Inggeris disebut OSHA, Occupational Safety and Health Act 1994, serta saya akan sentuh sedikit berkaitan dengan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta faedah lah daripada pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So dengan adanya pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu barulah dapat keselamatan dan kesihatan pekerjaan diuruskan secara lebih sistematik dan juga baik. So serba sedikit pasal NIOSH. NIOSH sebenarnya telah berdaftar sebagai sebuah syarikat pada Jun 1992 dan telah beroperasi dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So NIOSH mempunyai 4 aktiviti trust, iaitu yang pertama melibatkan aktiviti latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So dan seterusnya NIOSH juga turut terlibat dalam aktiviti khidmat runding dan juga aktiviti penyelidikan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta melibatkan aktiviti penyebaran maklumat. Penyebaran maklumat seperti mana talk, pameran ataupun seminar-seminar yang dijalankan lah.
Okey, latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni ada pelbagai. Kalau untuk aktiviti latihan, melibatkan program kompetensi, non-kompetensi dan juga program awareness ataupun induction course yang lain lah. So boleh layari laman web NIOSH untuk keterangan lanjut berkaitan dengan program-program yang kami offer. Dan seterusnya, NIOSH ni beribu pejabat di Bandar Baru Bangi dan kedudukan ataupun lokasi-lokasi pejabat lain di seluruh Malaysia hampir sama macam MPC tadi. So kita ada di utara, kita ada di selatan, ada pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Untuk pejabat wilayah utara, NIOSH terletak di Bertam juga, di Kepala Batas Bertam ni, dan kita baru je berpindah ke sini pada bulan Ogos yang lepas dan merangkumi untuk aktiviti-aktiviti di negeri, Penang, Kedah dan juga Perlis serta Perak juga. Tapi Perak kita ada satu pejabat yang lebih kecil lagi yang terletak di Manjung. Okay. Pejabat-pejabat di seluruh Malaysia melaksanakan aktiviti-aktiviti trust yang dinyatakan seperti tadilah. Alright. Okay, so aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebenarnya secara tak langsung dapat meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Okay, so banyak kajian yang telah dijalankan. Okay, tuan-tuan boleh tengok dalam sama ada macam jurnal-jurnal yang dipublishkan menunjukkan adanya kajian yang dijalankan mengatakan ada hubung kaitnya peningkatan produktiviti dengan amalan-amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilaksanakan di tempat kerja. So itu menunjukkanlah betapa keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu penting. Salah satunya adalah untuk meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Selain daripada meningkatkan produktiviti di tempat kerja, so kenapa keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu penting? Okay, so bila kita bercakap tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, mungkin terdetik ataupun dalam fikiran tuan-tuan berkaitan dengan insiden ataupun kemalangan kan. So salah satunya adalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini penting untuk kita mencegah kerugian. Okay, kerugian dari segi apa? Dari segi bila mana berlakunya kemalangan akan berlakunya kerosakan mungkin. Okay, yang melibatkan kos yang akan bertambah, sama ada kos bayaran perubatan ataupun kos kerosakan barangan ataupun pelbagai lagi lah. Selain daripada itu, keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu juga penting sebab ia merupakan satu keperluan perundangan. Keperluan perundangan dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan ada dua akta yang diguna pakai, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun OSHA dan juga Akta Kilang dan Jentera AKJ yang dikeluarkan pada tahun 1967. Dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 itu sendiri menyatakan tanggungjawab sama ada majikan ataupun pekerja dalam memastikan tempat kerja yang selamat. Jadi secara tak langsung kita sama ada sebagai majikan ataupun pekerja perlulah patuh kepada peraturan ataupun tanggungjawab yang dinyatakan. Okey, selain daripada tu, kenapa keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini penting? Sebab untuk penjagaan imej ataupun reputasi lah. Dari segi mana datangnya penjagaan imej dan juga reputasi? Bila berlakunya kemalangan akan keluar berita-berita yang tidak sedap lah didengar oleh telinga kita kan berkaitan dengan kes kemalangan tu berlaku. So secara tak langsung ia juga turut menyebabkan nama syarikat, nama jabatan akan terjejas. So that's why kenapa kita kena utamakan keselamatan kesihatan pekerjaan tu. Okay, sebab kita nak jaga juga nama baik tempat kerja kita. Dan seterusnya, kenapa keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu penting? Sebab ia dah menjadi satu tanggungjawab moral lah setiap manusia untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan walau di mana saja kita berada. Okey, so bila kita bercakap tentang aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tadi menjurus kepada kemalangan, insiden yang berlaku kan. So insiden boleh berlaku disebabkan oleh sama ada perlakuan tidak selamat ataupun daripada keadaan yang tidak selamat.
unsafe act ataupun unsafe condition. Okey. So daripada mana unsafe act ni ataupun perlakuan tidak selamat ni datang? Okey. Ataupun unsafe condition ni datang. Okey. So ada pelbagai punca insiden boleh berlaku. Antaranya adalah sebab kita tak pakai PPE, sebab bergurau ataupun kadang-kadang sebab disebabkan oleh kecuaian daripada pekerja itu sendirilah. Okey. Dan ada juga yang mengambil jalan pintas, shortcut. Sebab apa dia shortcut ataupun mengambil jalan pintas? Mungkin kerja yang dilaksanakan tu dah lama. So dia dah tahu selok belok kerja yang dilaksanakan. So dia akan cuba mengambil shortcut lah dalam pelaksanaan kerja. Okey, itu semua dan pelbagai lagi, banyak lagi punca boleh menjurus kepada insiden berlaku lah. Seterusnya, insiden juga boleh berlaku disebabkan oleh unsafe condition ataupun keadaan tidak selamat. Okey, keadaan tidak selamat mungkin contohnya daripada lantai yang kita guna pakai licin, okey, peralatan yang tak disusun, mungkin bersepah aja kat laluan, peralatan yang digunakan rosak, so dan pelbagai lagi lah. Okey. So insiden boleh berlaku disebabkan oleh perlakuan tidak selamat ataupun keadaan tidak selamat ataupun kedua-duanya sekali. Okey, so bila insiden berlaku kesannya kepada siapa? Kepada mangsa lah, kepada mangsa, kepada pekerja tu, kepada dia punya keluarga dan juga kepada majikan. So insiden boleh kita wakilkan, so maksudnya kos sesuatu insiden kita boleh wakilkan dengan teori bongkah ais ataupun ice burst teori. So kalau kita tengok bongkah ais ni dia ada dua bahagian. Ada bahagian yang ke atas kita wakilkan dia sebagai kos nyata dan bahagian yang di bawah, ais yang kat bawah tu sebagai kos tersembunyi. So kalau kita tengok daripada ice burst ni pun kita boleh nampak kos nyata tu kecil, kos yang tersembunyi tu lebih besar lagi. So bila mana berlakunya kemalangan pun so kita boleh nampak lah kos nyata tu selalunya lebih kecil berbanding dengan kos tersembunyi yang 5 hingga 50 kali ataupun RM50 lagi lebih tinggi daripada kos tersembunyi. Okey. So apa kos nyata yang terpaksa ditanggung oleh pihak majikan? Kos yang terlibat secara langsung adalah bila mana berlakunya kemalangan, kita nampak apa terjadi kepada mangsa. Okay, berapa bayaran perubatan, berapa pampasan yang perlu dibayar kepada mangsa, kepada keluarga. Ataupun kita boleh nampak berapa denda yang dikenakan terhadap majikan sebab mungkin tak follow ataupun tak comply, tak fulfill dia punya kerja-kerja dalam masa yang ditetapkan. Tapi kos tersembunyi akibat daripada kemalangan yang mengambil lebih besar kosnya melibatkan kerosakan. Bila berlakunya kemalangan tu berlakunya kerosakan sama ada kepada produk, kepada bahan mentah, even kepada kerosakan logi tempat kerja tu sendiri dan juga bangunan, struktur bangunan tu, kerosakan kepada peralatan kerja yang digunakan pakai, mesin, okey, dan juga melibatkan perbelanjaan kecemasan. Okay. Tambah lagi kita boleh tengok ada juga kos tersembunyi ni bila mana kemalangan tu berlaku melibatkan orang yang berkemahiran mendapat kemalangan. So kita ada kerugian kat situlah apabila kemalangan berlaku kepada orang yang telah mempunyai kemahiran. Okey, so keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebenarnya dalam kita punya kerja setiap hari kita bekerja selama lebih kurang 8 jam. Sebenarnya kita semua terdedah kepada hazard yang ada kat tempat kerja. Okey. So adakah tuan-tuan dan juga puan-puan terdedah kepada hazard kat tempat kerja masing-masing? Ya, saya percaya semua orang terdedah kepada hazard yang ada di tempat kerja. Okey, sama ada hazard fizikal. Apa tu hazard fizikal? Okey, so hazard fizikal datangnya daripada mungkin bunyi bising kat tempat kerja tuan-tuan. Guna peralatan yang tajam. Dan ataupun terdedah kepada hazard kimia. Kimia ni datangnya daripada bahan kimia yang digunakan pakai kat tempat kerja. Okay. So mungkin tuan-tuan juga terdedah kepada hazard biologi, datangnya daripada virus, bakteria. Okay. So ataupun terdedah kepada hazard ergonomics, mungkin mengangkat beban secara manual, buat kerja yang berulang-ulang dengan kaedah yang sama, postur badan. Okey, dan seterusnya terdedah kepada hazard psikososial. Hazard psikososial ni contohnya stres kat tempat kerja.
gangguan dekat tempat kerja, okey, ataupun bebanan yang berlebihan semasa kita bekerja. Okey, so adakah tuan-tuan semua terdedah kepada hazard tersebut kat tempat kerja tuan-tuan? Okey, so that's why so kita perlu utamakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa kita berada di tempat kerja lah. Okey, so that's why Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun dikenali dengan nama Akta Keselamatan OSHA, Occupational Safety and Health Act OSHA, diperkenalkan untuk melindungi semua orang yang berada di tempat kerja. Objektif OSHA yang pertama ni adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan serta kebajikan orang yang sedang bekerja. Safety, health, welfare orang yang sedang bekerja. Dan yang kedua untuk melindungi selain daripada orang yang sedang bekerja, siapa lagi yang berada kat tempat kerja? Melindungi orang-orang tempat kerja selain daripada orang yang sedang bekerja. Maksudnya di sini selain daripada pekerja kita ada security guard, kita ada mungkin cleaner, orang awam yang berurusan kat tempat kerja kita. Okay, so Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, objektif dia salah satu adalah untuk melindungi sesiapa saja yang berada di tempat kerja selain daripada pekerja. Yang ketiga, objektif OSHA adalah untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan juga psikologi mereka. Dan juga objektif yang keempat adalah untuk mengadakan sistem peraturan dan juga tata amalan industri untuk menyokong undang-undang sedia ada. Okey, so Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah berpandukan falsafah lah. Okey, falsafahnya menyatakan kewajipan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ni terletak pada yang pertama mereka yang mewujudkan risiko. Siapa mewujudkan risiko? Majikan. Dan juga yang kedua adalah mereka yang bekerja dengan risiko. Orang yang bekerja dengan risiko adalah pekerja. Jadi secara ringkasnya, kewajipan untuk wujudkan keselamatan dan kesihatan tempat kerja ni adalah terletak pada majikan dan juga pekerja itu sendiri. Okay, dengan 3 garis panduan lah, pengaturan kendiri ataupun self regulations, perundingan dan juga kerjasama dan juga penglibatan daripada pekerja. So untuk Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ni adalah terpakai kepada semua tempat kerja, orang yang ada kat tempat kerja, tetapi terkecuali kepada 2 pihak ini. 2 kumpulan ini, iaitu yang pertama adalah orang yang bekerja di atas kapal dagang dan juga yang kedua tidak terpakai untuk angkatan tentera. Selain daripada itu, di mana saja kita berada, kita bekerja adalah kita tertakluk, kita perlu patuh kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. So macam kita ada bomba, perlu patuh tak kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Polis, kita ada nelayan, kita ada pekerja-pekerja yang menjual di tepi-tepi jalan semua tu. Right, so perlu patuh kecuali 2 iaitu angkatan tentera dan juga orang yang bekerja di atas kapal dagang. Dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 juga menerangkan tentang kewajipan am sebagai seorang majikan. So dalam kali ini, taklimat kali ini saya nyatakan 2 saja iaitu kewajipan am majikan dan juga kewajipan am pekerja. Dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 boleh ada lebih banyak lagi lah kewajipan yang dinyatakan. Yang pertama kewajipan am majikan untuk memastikan keselamatan, kesihatan serta kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. Dan perlu dipastikan setakat yang praktik untuk mengadakan dan juga menyenggara loji ataupun tempat kerja tu dan juga sistem kerja yang selamat. Wujudkan sistem kerja yang selamatlah kepada pekerja-pekerja, tanggungjawab majikan. Dan kedua, majikan juga perlu memastikan ada buat arrangement semasa penggunaan, pengendalian, penanganan, penyimpanan serta pengangkutan loji dan juga bahan-bahan yang digunakan pakai di tempat kerja. Dan seterusnya majikan juga perlu mengadakan, memberi maklumat, arahan, latihan serta penyeliaan kepada
pekerja-pekerja. So arahan-arahan yang dikeluarkan, beri latihan-latihan yang bersesuaian dengan aktiviti kerja yang dijalankan serta kena juga buat selian ke atas pekerja. Okey, majikan juga perlu adakan dan juga senggara cara masuk dan keluar daripada tempat kerja dan juga mengadakan dan juga menyenggara persekitaran kerja dan juga kemudahan kebajikan. Okey. So, seterusnya di bawah Seksyen 16 pula menyatakan majikan juga perlu mewujudkan satu dasar am keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris disebut safety health policy. Polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu diwujudkan bagi tempat kerja yang mempunyai lebih daripada 5 orang pekerja. Okey, so sekiranya majikan tidak mewujudkan dasar am keselamatan dan kesihatan pekerjaan, boleh dikenakan penalti. Okey, sebanyak RM50,000 ataupun 2 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Dan tempat kerja juga di bawah Seksyen 30 menyatakan tanggungjawab majikan untuk memastikan wujudnya Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun Safety Health Committee bila mana tempat kerja itu mempunyai lebih daripada 40 orang pekerja. Okey. So ahli-ahli Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan perlu melaksanakan fungsi-fungsi yang telah dinyatakanlah. Okey. So untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu ahli jawatan kuasa perlulah diberi latihan yang sepatutnya bagi membolehkan mereka melaksanakan fungsi-fungsi dengan sebaik mungkin. Okey, dan seterusnya majikan juga perlulah memaklumkan semua kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan juga penyakit pekerjaan. Okey, perlu dimaklumkan kepada pejabat JKKP lah. Right? Okey, seterusnya tadi kita tengok tanggungjawab majikan, sekarang ni kita tengok tanggungjawab pekerja pula. Okey, so apa tanggungjawab pekerja? Yang pertama, pekerja kena jaga keselamatan dan kesihatan diri serta orang lain yang berada kat tempat kerja lah. Okey, so yang kedua, kita bekerjasama dengan majikan. Yang ketiga, kena guna ataupun pakai alat perlindungan diri. Okey, peralatan perlindungan diri, personal protective equipment yang dibekalkan oleh pihak majikan, kita kena guna. Sama ada safety shoes, safety helmet dan sebagainya. Dan seterusnya, kena patuh kepada arahan dan juga langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Okey, untuk tanggungjawab majikan, sekiranya ada yang tidak patuh, sekiranya ada tanggungjawab-tanggungjawab tu tak dipenuhi, okey, so boleh dikenakan penalti di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan sebanyak RM50,000 ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Dan kepada pekerja, kalau pekerja juga tidak melaksanakan tanggungjawabnya, okey, pekerja juga boleh dikenakan penalti. Penaltinya adalah sebanyak RM1,000 ataupun penjara 3 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Okey. So itulah antara tanggungjawab majikan dan juga pekerja dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja dipatuhi ataupun dipenuhi sama ada oleh majikan ataupun oleh pekerja. Dan seterusnya, untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni di tempat kerja diuruskan dengan lebih baik, so beberapa perkara perlu dilaksanakan lah. Okay, so ini antara perkara-perkara ataupun tindakan-tindakan yang perlu diambil ataupun diguna pakai bagi membolehkan tempat kerja tu memenuhi keperluan-keperluan yang ada. Okey, so yang pertama kalau kita tengok mengadakan dasar ataupun polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tuan-tuan pernah tengok tak dasar ataupun polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi di bawah tanggungjawab majikan, sebab dasar ataupun polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni ada dinyatakan dalam Seksyen 16 tadi, tanggungjawab majikan untuk mewujudkan dasar am keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi tempat kerja yang mempunyai lebih daripada 5 orang pekerja. Okey, so apa yang terkandung dalam polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan tu? Okey, polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan tu mengandungi komitmen daripada pihak
majikan dalam memastikan dalam menyediakan tempat kerja yang selamat dan juga sihat kepada pekerja-pekerja. Okey, so perlu polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diwujudkan juga perlu spesifik dengan organisasi ya. Okey, maksudnya mengikut industri, mengikut organisasi itu sendirilah. Okey, dan juga bersesuaian dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Okey, penyataan dasar ni perlu spesifik dengan industri masing-masing. Ditulis dengan jelas, okey, tepat dan juga ada tanda tangan serta tarikh. Sebab apa? Kita nak tahu bila polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini mula diguna pakai. Okey, seterusnya bila mana polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini diwujudkan, ia perlu diwar-warkan kepada pekerja-pekerja ataupun orang yang berurusan dengan tempat kerja kita. Okey, so bukan hanya untuk disimpan dalam fail tapi ianya perlu diwar-warkan kepada semua pihak yang berkaitan lah. Okey, selalunya polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni dia ringkas sajalah. Okey, penyataan komitmen daripada pihak majikan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Dan yang kedua adalah memberi peranan dan juga tanggungjawab kepada pegawai kaki tangan yang berkaitan. Okey. So memberi peranan dan juga tanggungjawab kepada kaki tangan berkaitan ni maksudnya pihak majikan ataupun pihak pengurusan itu sendiri perlu identify dan juga lantik pegawai yang berkaitan untuk melaksanakan sesuatu kerja dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, so ada orang yang telah dikenal pasti dan juga diberi tanggungjawab untuk pelaksanaan sesuatu perkara. So dengan adanya orang yang dilantik ini barulah polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan kita ni boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okey, dan seterusnya yang ketiga adalah untuk membentuk jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey, so seperti slide yang sebelum ini, jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan di dalam seksyen 30 Akta menyatakan tempat kerja yang mempunyai lebih daripada 40 orang pekerja perlu wujudkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan, okey, ataupun Safety Health Committee. Okey, so tempat kerja yang mempunyai lebih daripada 40 orang pekerja perlu wujudkan Safety and Health Committee, jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. So siapa ahli-ahli yang perlu dilantik dalam jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni? Okey, so ahli-ahli di dalam jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni terdiri daripada pengerusi, seorang pengerusi, setiausaha, wakil daripada majikan dan juga wakil daripada pekerja. Okey, so wakil majikan tu kalau tempat kerja tu ada lebih daripada 40 orang, kurang daripada 100 orang, wakil majikan yang perlu dilantik adalah seramai 2 orang. Okey, wakil pekerja pun 2 orang. Tapi kalau tempat kerja tu mempunyai lebih daripada 100 orang pekerja, okay, wakil majikan sekurang-kurangnya kena ada 4 dan wakil pekerja juga kena ada sekurang-kurangnya 4 orang. Okey, so ahli-ahli jawatan kuasa dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilantik perlu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai jawatan kuasa. Okey, antara fungsi jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan, okey, so kalau polisi dah diwujudkan, mereka perlu review, buat semakan semula terhadap polisi. Okey, sekiranya boleh jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan juga perlu buat pemeriksaan dekat tempat kerja. So, dan juga sekiranya berlakunya kemalangan, okey, kemalangan juga perlu disiasat. So, bagaimana ahli-ahli jawatan kuasa ni nak berfungsi, nak bertindak, nak melaksanakan fungsi dia? So, mereka ni perlulah diberi latihan ataupun knowledge, okey, pengetahuan yang berkaitan untuk membolehkan mereka melaksanakan fungsi mereka sebagai ahli jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan. Okey. Dan seterusnya untuk pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang lebih baik terjamin ataupun yang baik, okey, so perlu ada kursus-kursus yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah.
Okey, so dari segi tadi kalau macam contohnya ahli jawatan kuasa kan nak laksanakan fungsi-fungsi mereka, so dia perlu tahulah aspek hazard identification-nya, pengenal pastian hazard, mungkin macam mana nak buat taksirannya dan juga bagaimana untuk mengambil langkah kawalan. Okey, ataupun khusus-khusus yang bersesuaian dengan aktiviti-aktiviti di tempat kerja. Okey, dan seterusnya melaksanakan HIRAC. Okey, mungkin ada di antara tuan-tuan yang pertama kali dengar HIRAC kan. Okey, HIRAC ni sebenarnya adalah singkatan daripada Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control. Okey, Hazard Identification ni pengenal pastian hazard, Risk Assessment, taksiran risiko, Risk Control adalah kawalan ke atas risiko itu sendiri. Maksudnya tadi slide sebelum ni saya dah tunjuk berkaitan dengan bila mana kita bekerja selama 8 jam kita terdedah pada hazard-hazard yang ada kan. Okey, so kita kena kenal pasti apa hazard-hazard yang ada di persekitaran kerja kita. Kemudian kena buat analisa ke atas hazard tersebut, risiko tersebut. Okey, assess risk dan juga kita kena ambil kawalan tindakan yang sepatutnya mengikut dia punya hierarchy of control, kawalan hierarkinya. Okey, so maksudnya kalau kat tempat kerja tu ada penggunaan bahan kimia. So kena bahan kimia yang digunakan tu perlu dibuat taksiran risiko dan juga diambil kawalan tindakan yang sepatutnya bagi membolehkan bahan kimia yang digunakan pakai adalah selamat untuk digunakan di tempat kerja. Seterusnya perlu juga buat prosedur kerja selamat untuk semua aktiviti-aktiviti di tempat kerja. Ataupun sekarang ni kita panggil SOP, Safe Operating Procedure. Kan, SOP perlu diwujudkan bagi aktiviti-aktiviti kerja dilaksanakan di tempat kerja. So salah satu sebenarnya kebaikan SOP dilaksanakan, maksudnya bila kita wujudkan SOP ni kita tahu prosedur kerja-kerja tersebut boleh dilaksanakan mengikut aturan ataupun langkah demi langkah yang terbaik. Okay. So dan sama ada dilaksanakan di mana-mana lokasi pun akan mengikut gerak kerja yang sama. Okay. So perlu buat semua untuk aktiviti-aktiviti di tempat kerja. Sama ada penggunaan bahan kimia tadi, penggunaan tangga ke, penggunaan apa lagi, mengangkat bebannya dan penggunaan jentera mesin-mesin yang digunakan pakai di tempat kerja dan sebagainya. Okay, so perlu buat safe operating procedure untuk aktiviti-aktiviti yang ada dekat tempat kerja. Okay, dan seterusnya perlu sediakan pelan tindakan kecemasan yang mudah dipahami oleh semua pekerja. Ataupun kita panggil emergency response plan. Okay. So kecemasan, bila kita cakap pasal kecemasan ni ada pelbagai jenis lah kan. Sama ada kecemasan dari segi kebakaran ke, kecemasan dari segi bangunan yang runtuh ataupun kecemasan dari segi tumpahan bahan kimia yang ada kat tempat kerja. So perlu ada pelan tindakan kecemasan. So sekiranya berlaku kecemasan-kecemasan ini, bagaimana tindakan yang perlu diambil untuk kita bertindak balas terhadap kecemasan yang berlaku lah. Okay, that's why adanya selalunya kita buat fire drill kan, okay, latihan kebakaran untuk membolehkan kita tahu bila mana berlakunya kebakaran, macam mana kita nak keluar daripada kawasan tersebut. Okay, so laluan mana yang perlu digunakan pakai, so siapa yang akan bertindak, okay, siapa yang akan guide dan kat mana kita perlu berkumpul untuk membolehkan pengenal pastian, okay, pengenal pastian berapa ramai yang berada di kawasan tersebut. Okay, so ini semua berada di dalam pelan tindakan kecemasan. So tak kira lah di mana tuan-tuan bekerja, pelan tindakan kecemasan perlu diwujudkan. Okay, dan seterusnya program pertolongan cemas ataupun first aid programs lah. Okay, selalunya program pertolongan cemas ni akibat daripada kecemasan yang berlaku. Okay, so mungkin kecemasan tu melibatkan
kecederaan, pendarahan. So macam mana kita nak buat tindakan kecemasan untuk memperbaiki pendarahan yang berlaku, sebelum kita hantar ke hospital lah, ataupun pertolongan program-program contohnya untuk CPR dan sebagainya. Dan seterusnya adalah dengan mewujudkan sistem dan juga dokumentasi. Sistem dan juga dokumentasi untuk membolehkan setiap aktiviti ataupun program borang-borang yang kita guna pakai didokumentkan. So contohnya kursus-kursus yang telah dihadiri berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. So program-program sekiranya pekerja-pekerja dah menghadiri latihan, mesti dia ada punya rekod kan. Rekod-rekod kehadiran, dia ada sijil-sijil yang diberikan oleh penyedia latihan. Dan juga kita ada juga buat penilaian setelah dia menghadiri latihan. So perlu wujudkan sistem dan juga kita perlu dokumentkan. Seperti mana pelan tindakan kecemasan juga kita perlu dokumentkan. So apa borang-borang yang perlu diguna pakai, so siapa yang telah dilantik untuk menjadi ahli-ahli yang berkaitan. Dan seterusnya adalah dengan pelaksanaan siasatan kemalangan. So seperti mana yang slide sebelum ni pun sebenarnya siasatan kemalangan, setiap kemalangan yang berlaku perlulah dilaporkan. So alright, so siasatan secara dalaman lah, maksudnya di tempat kerja tuan-tuan. Kalau kemalangan itu yang melibatkan kemalangan yang teruk, perlu dilaporkan kepada pejabat-pejabat JKKP. So sekiranya berlakunya kemalangan kat tempat kerja, so kita tak boleh biarkan macam tu saja kan. So kita perlu buat siasatan kemalangan. So siasatan kemalangan ni sebenarnya bukannya nak mencari kesalahan kan, tapi kita nak mencari kenapa punca kemalangan, kenapa kemalangan tu boleh berlaku. So bagaimana kemalangan boleh berlaku. So bila kita dah tahu punca kemalangan, barulah tindakan kawalan ataupun tindakan pembetulan, tindakan pencegahan boleh diambil. Kita tak nak kemalangan yang sama berlaku lagi berulang-ulang kali yang boleh menyebabkan kecederaan mungkin ataupun paling teruk yang boleh menyebabkan kematian kepada pekerja-pekerja di tempat kerja. Right. So that's why siasatan kemalangan juga perlu dilaksanakan. So siasatan kemalangan ataupun pelaporan kemalangan, perlu rekod untuk pelaporan kemalangan perlu diwujudkan. Siasatan kemalangan dijalankan perlu direkodkan juga. So untuk pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang baik ini ataupun yang sistematik ini, sebenarnya dia memberi faedah juga selain daripada dapat menyebabkan kita punya sistem pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan kita akan menjadi lebih baik. Jadi antaranya adalah mewujudkan kesedaran dan juga nilai-nilai yang baiklah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa bekerja. So maksudnya setiap pekerja kita boleh ada kesedaran lah untuk dia melaksanakan tindakan ataupun melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang pekerja. Jadi seterusnya pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan akan lebih baik juga, dan juga hazard serta risiko yang ada di tempat kerja dapat dikawal dengan lebih baik. So tadi kita dah hazard kan, ada banyak hazard. Hazard fizikalnya, kita ada hazard kimia, hazard biologi, hazard ergonomics, hazard psychosocial. So yang mana kita terdedah tu kita kena control, kita kena kawal dia dengan lebih baik lagi mengikut tindakan kawalan yang sepatutnya. Dan seterusnya kenapa faedah pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan ni memberi faedah yang lebih baik dengan mengelakkan kemalangan daripada berlaku. So sebab seperti mana yang saya mention tadi, so kita pun tak nak kemalangan berlaku, so kita nak elakkan kemalangan daripada berlaku. Dan seterusnya kita nak mewujudkan persekitaran yang selamat kepada pekerja-pekerja. Bila mana tempat kerja kita
selamat, tempat kerja kita orang panggil apa, tiada kemalangan yang berlaku, pekerja-pekerja boleh pergi bekerja dengan cara yang, dengan kaedah ataupun dengan perasaan yang lebih selesa, dengan perasaan yang lebih aman untuk bekerja. Okey, yang mana dapat mewujudkan satu persekitaran tempat kerja yang lebih kondusif untuk mereka bekerja. Okey, dan juga di samping dapat meningkatkan produktiviti lah last sekali kan. Okey, wujudkan persekitaran yang selamat kepada pekerja-pekerja yang ada di tempat kerja. Okey, so ini saya tunjukkan sedikitlah gambar-gambar yang berkaitan yang mana beberapa aktiviti-aktiviti latihan dijalankan. Okey, so kadang-kadang kita mungkin boleh tengok ada beberapa pekerjaan yang dijalankan tu mereka laksanakan kerja tersebut tetapi mungkin disebabkan oleh tiada pengetahuan ataupun tiada orang panggil apa, latihan lah yang diberikan, keadaan ataupun aktiviti kerja tu dilaksanakan dengan cara yang membahayakan. Okey, so gambar yang tertera ni menunjukkanlah kaedah yang digunakan yang mungkin boleh membahayakan kepada pekerja itu sendiri. Okey, so seterusnya aktiviti-aktiviti kerja yang berisiko tinggi. Okey, so keadaan tempat kerja tu sendiri, okey, workstationnya, ruang kerja mereka. Okey, dan juga mungkin berada kat luar negara kan. So aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di tempat kerja, so sebenarnya kadang-kadang kita tak boleh assume mereka tahu tentang hazard yang ada kat tempat kerja. Pekerja-pekerja ni sebenarnya perlu diberi pengetahuan, diberikan latihan yang sepatutnya dalam memastikan mereka sedar tentang hazard-hazard yang ada di persekitaran tempat kerja, barulah mereka boleh melakukan kerja dengan cara yang lebih baik. So saya rasa itu saja sebahagian daripada taklimat saya lah berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni. Okey, so kalau sekiranya nak menghubungi NIOSH, tuan-tuan boleh hubungi kami di NIOSH Wilayah Utara yang terletak di Kepala Batas Penang dengan nombor telefon 3801200 ataupun email kepada alamat email kami lah, penang@niosh.com.my. Baik, itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendengar. Terima kasih Puan Rosliza. Puan, just a personal question mengenai keselamatan ni Puan. Bila kita melihat semua insiden-insiden berlaku, pada pendapat Puan, apakah faktor utama berlakunya perkara begini Puan? Adakah disebabkan oleh faktor budaya sambai lewa ataupun diorang tak ada awareness lagi mengenai safety and health issues di tempat kerja Puan? Just opinion Puan lah on this. Okay, so terima kasih Puan Kasturi atas soalan tadi. Alright, so kalau saya tunjukkan slide tadi pun lah, punca-punca insiden sebenarnya banyaknya berlaku disebabkan oleh unsafe act, tindakan yang tak selamat. Okay, tindakan tak selamat ni contohnya daripada diri manusia tu sendirilah. Okay, kecuaiannya yang dilakukan di kat tempat kerja. Mungkin even kecuaian tu disebabkan oleh apa? Okay, disebabkan mungkin dia pun tak ada latihan, dia tak ada pengetahuan tentang pelaksanaan kerja dengan cara yang selamat. So maksudnya kedua-duanya pun sebenarnya turut menyumbang antara unsafe act dan juga unsafe condition, tindakan tak selamat dengan keadaan yang tak selamat. Memang tindakan yang tak selamat menyumbang kepada jumlah kemalangan yang lebih tinggi lah. Okay, so maksudnya kena ada kesedaran dalam diri semualah kita sebagai seorang pekerja untuk memastikan kita bekerja dengan cara yang selamat. Okay, so dia sama juga macam kita punya self regulation kan. Okay, so kita kena jaga diri. Okay, even sekarang ni time COVID pun kita jaga diri kita dari segi aspek untuk kesihatan ni. COVID-19 sama juga kita berada kat tempat kerja kita kena jaga diri kita dari segi aspek keselamatan semasa kita bekerja dan juga kesihatan semasa kita bekerja. Okay. So bagi kita risiko ni memang sama pada semua tempat, tak kisahlah industri mana-mana pun kan, even di office biasa pun dia ada risiko dia untuk isu-isu keselamatan juga kesihatan di sini. So sedikit dia memang bagi saya memang dia berkait
rapat dengan produktiviti seseorang dan juga pada produktiviti sesebuah organisasi ya. Jadi terima kasih ya Puan Rosliza atas perkongsian yang bagi saya yang agak jelas dan even saya pun dah boleh faham regarding the akta and so on, dan saya amat berharap dari pihak MPC Wilayah para peserta kita yang sedang menonton dari FB Live dan juga GoToMeeting pun dapat menimba banyak ilmu mengenai keselamatan juga kesihatan pekerjaan dan bagaimana ia meningkatkan ataupun menurunkan produktiviti sesebuah organisasi. Jadi di sini saya ingin kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Speaker Encik Abdul Malik dan juga kepada Puan Rosliza atas masa tuan-puan bersama kita hari ini, dan kita berharap banyak lagi sesi-sesi yang berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan dapat kita anjurkan pada masa-masa yang akan datang. So terima kasih ucapkan dan juga terima kasih ucapkan bersama para peserta kita bersama-sama kita hari ini pada past 1 hour ya, daripada pukul 10 hingga sekarang, dan harap dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada sesi yang akan datang. Jadi terima kasih diucapkan, kita jaga kita stay productive, stay safe. Thank you, terima kasih.